Do I like that it's easy to figure out? If I can have you, not easy is what I'm about. I think you might be the person. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya Nurul Aunia Azimah binti Ahmad Jamil bersama rakan seperjuangan saya Zulin Halkish binti Muhammad Hanafi dan Nurul Fatihah binti Rasidan dari Unit Pengajian Islam Institut Pendidikan Guru Kampus Temenggong Ibrahim akan membentangkan berkenaan dengan kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna yang bertajuk COCO Movements. Nama kursus yang telah dilaksanakan secara interdisciplinary yang menggabungkan dua kursus iaitu kursus pengurusan core curriculum MPU 3031 dan kursus permainan MPU 3041. Baiklah, sebelum melaksanakan kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna, kami sebagai pelajar perlu mengetahui apakah yang hendak kami pelajari daripada kursus MPU 3031, pengurusan core curriculum dan MPU 3041 permainan. Oleh itu, kita dapat lihat hasil pembelajaran kursus yang ditekankan dalam kedua-dua kursus ini seperti mana yang telah dinyatakan itu. Baiklah, saya akan menyatakan berkenaan dengan the big idea ataupun dikenali juga sebagai idea utama berkenaan dengan kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna yang telah kami jalankan ini. The big idea-nya ialah COCO Movements. Seterusnya, kita akan melihat essential question bagi melaksanakan tugasan ini. Essential question ialah soalan-soalan yang penting yang dapat membantu pelajar untuk mengetahui, memahami pengetahuan dan kemahiran yang perlu dikuasai. Yang pertama ialah, bagaimanakah kita merancang dan melaksanakan aktiviti-aktiviti pembelajaran COCO Movement berdasarkan kaedah dan pendekatan pengajaran CDPR. Dan yang kedua ialah, bagaimanakah penyediaan sumber pembelajaran dapat membantu struktur pembelajaran COCO Movement dalam bidang pendidikan secara global? Baiklah, kita akan menelusuri pula berkenaan dengan elemen KPPB yang terlibat dalam pelaksanaan tugasan kerja kursus dengan mengambil kira pengalaman-pengalaman serta langkah dalam melaksanakan tugasan kerja kursus ini. Elemen yang pertama ialah model pembelajaran murid. Dalam model pembelajaran murid ini, pelibatan murid secara bermakna sebagai rakan pembelajaran amat perlu dititik beratkan. Dalam model ini, ia terbahagi kepada 3 komponen iaitu yang pertama, perhubungan, yang kedua, aspirasi dan yang ketiga, belajar cara belajar. Pembelajaran murid yang pertama ialah perhubungan. Menerusi program KPPB ini, kami dapat membentuk hubungan interpersonal dan intrapersonal walaupun secara maya dan mampu bekerjasama secara individu dan berkumpulan. Yang kedua ialah aspirasi di mana kami dapat percaya akan kemampuan diri dan dapat menilai kriteria kejayaan bersama rakan-rakan. Komponen yang ketiga ialah belajar cara belajar di mana pelajar dapat memantau pembelajaran kendiri dan menilai secara kritis di samping membuat refleksi terhadap maklum balas yang telah diterima daripada pesyarah dan rakan. Baiklah, seterusnya saya Zulin Halkish binti Muhammad Hanafi akan sambung pula kepada model reka bentuk pembelajaran yang terbahagi kepada 4. Yang pertama adalah rakan pembelajaran. Rakan pembelajaran yang terlibat antaranya adalah rakan sekelas, penyarah subjek dan juga para pesyarah. Pesyarah amat membantu dan mendorong kami dalam melaksanakan tugasan. Antara rakan pembelajaran lain yang terlibat adalah guru sekolah daripada sekolah lain. Kami ada meminta beberapa contoh kertas kerja daripada guru tersebut sebagai panduan kami dalam melaksanakan tugasan. Yang kedua pula adalah pemanfaat digital. Pemanfaat digital amat membantu kami untuk mengakses maklumat dan juga memudahkan lagi tugas kerja kami. Antara pemanfaat digital atau aplikasi yang telah kami gunakan adalah Google Site, Google Classroom, Canva, Prezi dan juga beberapa aplikasi animasi berserta dengan muzik, misalnya PowerPoint. Yang seterusnya, persekitaran pembelajaran. Memandangkan waktu pandemik ini, jadi persekitaran pembelajaran kami kebanyakannya adalah di rumah. Seperti dengan adanya ruang capaian internet seperti Wi-Fi, adanya peralatan ICT seperti komputer riba, telefon bimbit dan juga printer amat membantu kami dalam menghasilkan tugasan yang baik. Baiklah, yang terakhir adalah amalan pedagogi. Amalan pedagogi ini amat memberi peluang dan juga pendedahan kepada pelajar untuk membina keyakinan diri, apatah lagi semasa tugasan simulasi permainan. Jadi semasa simulasi permainan ini, kami perlu menerapkan amalan-amalan pedagogi dan ini amat-amat membantu kami semasa kami sudah posting ke sekolah nanti. Jadi kami boleh terapkan pengalaman ini semasa kami berada di sekolah satu hari nanti. Baiklah, kita pergi pula kepada kompetensi global 6C. C
Sesi yang pertama adalah critical thinking. Jadi gabungan dua subjek ini memerlukan kami untuk berfikir secara kritis bagaimana untuk menyatukan kedua-dua subjek ini menjadi satu subjek. Yang kedua adalah creativity. Kreativiti kami diuji apabila kami diperlukan untuk membuat video. Jadi kami perlu mengedit dan ini memerlukan kami untuk kreatif mengedit video tersebut. Yang ketiga pula adalah communication. Communication berlaku apabila adanya kerja berkumpulan, jadi kami perlu berkomunikasi dengan rakan kumpulan dan adanya komunikasi dengan para pensyarah seperti bertanyakan tentang tugasan yang tidak difahami dan sebagainya. Relasi yang keempat pula adalah karakter. Beberapa karakter telah kami praktikkan semasa dalam pelaksanaan tugasan, antaranya adalah sifat bertanggungjawab, sifat beretika dan juga sifat berdisiplin. Ketiga-tiga sifat ini amat penting semasa kami melaksanakan tugasan mini carnival dan pengelolaan sebuah aktiviti. Yang seterusnya pula adalah citizenship. Di sini kami pula telah mempertimbangkan beberapa isu global, khususnya kami mempertimbangkan isu-isu yang berada di sekolah dan kami selesaikan semasa dalam pelaksanaan tugasan. Dan yang terakhir adalah collaboration. Collaboration ini jelas dapat dilihat dengan adanya kerja berkumpulan. Jadi di sini semua ahli kumpulan memainkan peranan yang penting supaya tugasan dapat dilaksanakan dengan baik. Baiklah, kita pergi pula kepada model kerangka 3E. Yang pertama adalah engagement. Di sini kita dapat lihat dengan adanya bantuan para pensyarah dan juga rakan kelas dalam melaksanakan dan membincangkan tugasan kerja khusus. Yang kedua pula adalah enhancement. Enhancement ini pula dapat dilihat dengan adanya penggunaan digital seperti YouTube, seperti Google Classroom untuk kami mengakses dan mendapatkan maklumat tentang tugasan kerja khusus. Dan yang ketiga pula adalah extension. Extension ini seperti saya ceritakan tadi, kami telah mendapatkan maklumat daripada pihak luar iaitu guru sekolah semasa kami PBS untuk mendapatkan contoh kertas kerja. Kita beralih pula kepada model 3R. R yang pertama adalah rigor. Kami gunakan platform Google Classroom untuk berkomunikasi dengan pensyarah bagi mendapatkan maklumat dengan lebih mendalam berkaitan dengan tugasan kerja khusus kami. Yang kedua pula adalah relevance. Di sini kami telah membandingkan pengelolaan permainan dengan pengalaman yang sebenar daripada guru sekolah luar. Yang ketiga pula adalah relationship. Relationship di sini kita dapat lihat berlakunya relationship antara pelajar dengan pensyarah, pelajar dengan rakan dan juga pelajar dengan pihak luar. Baiklah, saya akan teruskan pula kepada pengetahuan baru yang diperoleh melalui pelaksanaan KPPB, iaitu Kapasiti Pedagogi Pembelajaran Bermakna. Baiklah, pengetahuan baru yang pertama ialah melalui pelaksanaan KPPB, pelajar dapat memahami dengan lebih mendalam konsep, matlamat, strategi pelaksanaan dan pengurusan gerak kerja kurikulum. Baiklah, pengetahuan baru yang kedua ialah pelajar dapat mengetahui cara untuk mengelola program-program seperti program sukan dengan lebih teratur dan kemas. Hal ini kerana dalam subjek pengurusan kurikulum, pelajar telah didedahkan tentang cara untuk menyiapkan kertas kerja, apa yang perlu ada dalam kertas kerja, surat-surat yang perlu ada dalam kertas kerja. Manakala dalam subjek permainan pula, pelajar didedahkan dengan cara untuk bermain dengan betul, cara untuk bermain mengikut peraturan dan mengikut undang-undang. Maka apabila berlaku gabung jalin ataupun penggabungan antara kedua-dua subjek ini, maka pelajar secara automatik pelajar akan dapat mengelolakan suatu program seperti program sukan dengan lebih teratur dan kemas kerana pelajar telah tahu cara untuk membuat kertas kerja dan pelajar juga tahu cara untuk kita kelolakan sesuatu ataupun suatu program sukan tersebut. Okey, baiklah. Pengetahuan baru yang ketiga ialah pelajar dapat mengetahui tentang sesuatu kursus dengan lebih mendalam dan menarik kerana dapat mencari perhubungan antara satu subjek dengan subjek yang lain. Seperti yang saya telah katakan tadi, apabila kita telah tahu cara untuk menyiapkan kertas kerja, kita juga telah tahu cara untuk peraturan permainan. Jadi sesuatu program ataupun sesuatu program sukan itu akan dapat dilaksanakan dengan lebih cemerlang pada masa akan datang apabila kita menjadi seorang guru nanti, kerana kita telah ada kedua-dua asas tersebut. Baiklah, saya teruskan kepada penambahbaikan yang boleh kita lakukan pada masa akan datang. Yang pertama ialah membuat persediaan lebih awal berkaitan pelaksanaan PKKB yang akan dilaksanakan oleh pelajar. Jadi pelajar seharusnya membuat persediaan lebih awal, jangan membuat kerja pada akhir waktu, perlu buat persediaan awal. Hal ini kerana pelajar perlu mengembangkan kekreativitian yang ada dalam diri mereka. Mereka perlu berfikir dengan lebih luas supaya idea itu dapat dikembangkan lagi dengan lebih luas.
Jadi yang kedua ialah penambahbaikan yang boleh kita lakukan ialah merujuk kepada individu yang lebih pakar dan arif dalam bidang ini jika berlaku sebarang kekeliruan. Hal ini kerana program PKKB ini merupakan sesuatu yang baru bagi pelajar. Jadi pelajar perlulah rajin bertanya ataupun rajin mencari rujukan yang sahih, seperti bertanya kepada pensyarah jika terdapat sebarang kekeliruan ataupun tidak faham. Jadi pelaksanaan program ini akan menjadi lebih berkesan dan lebih bermakna. Okey, dan penambahbaikan yang ketiga yang boleh kita lakukan ialah pelaksanaan KPPB yang lebih mendalam untuk memantapkan lagi keberkesanannya dalam dunia pendidikan. Jadi program KPPB ini boleh dikaji dengan lebih mendalam dan dilaksanakan dengan lebih mendalam lagi agar program ini dapat memberi keberkesanan yang sangat tinggi dalam dunia pendidikan. Baiklah, itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.